Okay. Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam hormat, saya Nizam Malik. Dan sekarang saya berlangsung secara live bersama dengan anda di Facebook Nizam Malik page. Selamat pagi, salam Jumaat. Hari ni hari Jumaat kan? Okay, saya Alhamdulillah sekarang berada di Melaka. Melaka City Centre. Melaka kota bersejarah macam tu. Alright, dan pagi ni saya live nak sharing dengan anda berkaitan dengan satu topik yang selalu saya terima daripada student-student advance saya dalam Premier Saham Mastery, dalam Warren Secrets. Okay, macam mana caranya kita nak hold saham for bigger profits. Okay, right. So bayangkan kalau anda boleh buat profit sampai 50%, 70%, 100%, 300%, dah pastinya dengan modal yang kecil anda boleh buat income yang berganda dalam pasaran saham. Betul tak? Okay, jadi dalam sesi live kali ni saya nak share dengan anda lah beberapa tips, cara saya, macam mana saya buat holding dalam aktiviti trade saham. Apakah mindset yang kita perlu ada sekiranya kita nak hold saham tu dengan lebih lama untuk buat bigger profit. Masalah ramai orang adalah dia hold lama sebab tak profit. Ini adalah cerita macam mana kita nak hold dan harga saham tu keep growing up. Ada tipsnya lah. Okay, jadi dan tips ini saya nak share dengan anda yang latest lah. Dulu saya pernah share tapi itu kira teknik biasa. Ini teknik yang luar biasa yang saya rasa worth sharing kepada anda semualah, follower saya yang tersayang di Nizam Malik page. Okay, boleh ke macam tu? Okay, right. So, kalau anda sedang menonton secara live, anda klik like dulu dan juga klik button share. Dan boleh say hi, boleh komen adakah anda dengar suara saya dengan jelas, adakah line internet kita okay. Alright, so komen dulu. Alright, dan saya nak tengok siapa yang bersama dengan saya secara live. Okay, dan video ni adalah video eksklusif sebab saya akan delete sebaik sahaja selesai. Sebab apa yang saya share dengan anda ni mungkin satu ilmu ataupun perkara yang anda takkan jumpa di mana-mana. Okay, sebab saya percaya hanya trader saham yang boleh ajar anda jadi trader saham. Okay, hanyalah orang yang buat profit 5 angka dalam saham boleh ajar anda macam mana buat profit 5 angka. So, that's why anda kena belajar. Alright, dan listen daripada orang yang betul-betul practitioner dalam saham, bukannya sekadar teoris. Okay, so kalau anda nak belajar saham, nak belajar tentang pelaburan, anda boleh pergi dekat UiTM ke, belajar investment analysis ke, dapat diploma. Alright, anda boleh belajar. Tapi apa yang saya share dengan anda ni bukan benda-benda yang ada dekat universiti. Ini adalah benda yang saya go through dalam aktiviti pelaburan dan trade saham saya sampai saya boleh dapat result. Okay, so hopefully apa yang saya kongsikan ni bermanfaat lah bagi anda yang serius berminat. Siapa yang tak minat mungkin tak perlu tonton video ni kot. Okay, alright, saya nak tengok siapa yang komen ni. Okay, Aiman Faris, jelas tuan. Azri Shah, salam tuan. Mahabul Omar, jelas. Suri Hati, jelas. Okay, alright. Debbie Keramat, tuan. Safa Aira Shah, assalamualaikum tuan Nizam. Samsi Jamil, okay, jelas dan nyata Alright, Gary William, top fan, clear. Ezani, jelas. Ever Black, alhamdulillah. Okay, right. So, bantu saya untuk klik button share dulu. Saya kalau saya nak share benda-benda yang advance ni, line internet kita pula okay, tapi saya tak suka lah kalau tak ramai yang tonton. Sebab ramai orang kata saya charge program saya mahal, lepas tu eksklusif, terhad kepada tak ramai orang. Tapi biasa kalau saya buat sharing secara percuma, secara terbuka macam ni, tak ada orang tengok pun. Jadi sebenarnya ramai orang suka bagi alasan bila mereka tak dapat sesuatu. Okay, benda yang percuma pun tak grab, apatah lagi benda-benda yang berbayar. Okay, boleh tak? Alright, Naz Muaz, salam Jumaat tuan. Salam Jumaat. Muhammad Taufik Ahmad, minat tuan. Jusoh PA, tak sabar nak dengar tuan. Okay, right. Fidaus Zakir, hai, assalam, jelas. Nur Samsudin, assalamualaikum tuan Nizam. Fauzi Hashim, hai. Bonda Dasar, salam tuan dari KB Kota Baru okay, right. So, okay, bila kita nak bercakap tentang macam mana cara nak hold saham, okay, the most important thing dalam holding saham adalah nombor satu dah dari ni. Okay, saya nak share nombor anda. Saya nak share sebanyak mungkin sebab
Hari ni hari Jumaat kan. So mungkin ada yang sibuk bergegas nak pergi masjid nanti. Jadi saya kena cepat sikit. So saya tak boleh lama-lama sangat. Okay. So nombor satu adalah dalam strategi holding. Macam mana kita nak hold untuk buat bigger profits. Nombor satu adalah kita kena buat entry yang betul. Okay. Sebab kalau entry salah, anda takkan boleh holding. Okay. So that's why entry yang betul ada dua keadaan. Okay? Ada banyak keadaan. Tapi dua benda yang saya nak share. Yang pertama adalah ketika dia paling bawah. Harga tu paling bawah sebelum dia going uptrend. Okay? Yang kedua adalah apabila dia berada di permulaan uptrend dan harga saham tu ready untuk pergi naik lebih tinggi. Jadi, jika entry anda tu betul, maka barulah anda boleh cakap tentang holding. Tapi kalau entry anda salah, maka susah anda nak hold for bigger profit. Okay, so anda akan hold for merah. Counter tu dalam keadaan merah semata-mata. Okay, alright. So, entry yang salah adalah entry yang di puncak. Okay, saya nak share tentang point nombor satu. Ni tulis dulu dekat ruangan komen. Okay, nombor satu adalah entry yang... okay, entry yang terbaik adalah entry ketika saham tu... berada di dekat bawah, okay. Tapi ramai orang silap dia buat entry dekat atas, okay. So saya nak explain tentang tips pertama ni tentang entry ni. Kenapa orang silap selalu beli dekat puncak ataupun beli dekat atas, okay. So tulis nombor satu tips saya adalah entry kena betul. Betul tu Muhammad Nur Abu Bakar. Terima kasih kerana tulis nota. Nombor satu adalah entry yang betul. Okay, so ramai orang buat silap entry yang salah adalah dia beli dekat puncak. So kenapa beli kat puncak? Sebab yang pertama tak buat kajian saham. So bila anda tak buat kajian saham, anda akan beli saham tu just melihat harga sahaja. So anda tengok harga saham tu naik, anda rasa dia saham tu bagus. Jadi anda pergi kejar, anda beli dekat puncak. Okay, puncak ni ada banyak keadaan. Okay, dan puncak ni ada, biasanya kita sebut dia dekat luar Bollinger Band. Ini secara teknikal, kalau anda belajar technical analysis, contohnya dalam modul Premier Saham Asri, kita ada ajar tentang Bollinger Band. So, kalau anda beli tu dekat luar Bollinger Band, maka anda akan beli dekat puncak kenaikan. So, bila anda beli dekat puncak tu, itulah kesilapan yang berlaku dan menyebabkan anda susah untuk hold sesuatu saham untuk naik lebih tinggi lah. Okay, alright. So, boleh terima? Okay. Alright. Okay, so entry nombor satu, ramai orang beli dekat puncak kenaikan. Jadi benda ni yang anda kena betulkan dulu. Sebelum kita cakap macam mana nak hold, entry kena betul. So entry salah, fail. Tak boleh nak hold. Okay. So, kalau anda tengok saya buat case study, counter-counter saham yang saya beli, biasanya saya beli dekat bawah. Ataupun ketika baru nak bergerak naik. Jadi, bila entry tu betul kat bawah, kita punya keyakinan untuk hold saham tersebut adalah lebih tinggi lagi. Kalau beli salah, kita takut nak hold. Sebab kita takut nak hold sebab apa tau? Kita takut dia jatuh, kita dah rugi dah. Okay, kita takut kita punya keuntungan tu bertukar jadi kerugian. So, kalau kita beli dekat bawah, kita tak risau. Kita tak takut saham tu jatuh sampai kita rugi. Kalau dia jatuh pun kita masih untung, tetapi keuntungan kita tu berkurang sedikit sahaja. Faham ke tak ni? Kalau faham sila komen faham. Okay? Dia jangan cakap-cakap lah tengah live ni. Nanti ayah lupa ayah nak cakap apa. Okay? Nak main je. Okay, ni apa ni? Tu budak dia dah bosan dah tu. Nampak tu. Dia nak main nyorok-nyorok. Okay. Alright, faham ya? Tips yang pertama. So, apa yang anda kena buat bila nak holding adalah anda kena improve entry anda. Okay, so, bila saya tengok ramai orang yang datang jumpa saya, dan mereka tunjuk kepada saya portfolio mereka beli banyak counter saham. Sebab bila anda beli banyak counter saham tu, sebab anda tak yakin dengan entry anda. So, anda harap anda beli banyak counter saham ni supaya anda harap ada salah satu daripada counter anda yang meletup. So, itu the psychology of orang yang beli saham. Bila saya tengok portfolio dia ada banyak counter, salah satu sebabnya dia tak yakin dengan entry dia. So, dia beli counter lagi. So, dia takut
counter satu lagi tak jadi tu, dia beli sampai 5, 6, 7 counter dan dia harapkan satu counter meletup daripada banyak-banyak counter saham yang dia beli. Okay, so kalau anda ada simptom tu, maksudnya entry anda tu tak cantik. Okay, orang yang fokus kepada entry yang betul, dia tak beli banyak counter, dia beli 1, 2 counter, dia pump in banyak duit. Okay, dan dia tengok harga saham tu gerak naik. Okay, so ini rahsia dia. Okay, nombor 1. Okay, boleh tak semua? Okay. Alright. So that's why itulah benda yang saya rasa anda kena improve dulu sebelum fikir nak holding. Okay, sebab kalau entry salah, anda memang takkan boleh holding. Okay. Alright, okay tak semua ni? Cukup tak? Satu tips. Cukup kot satu tips. Satu tips ni pun dah kena betulkan pun. Dah banyak benda yang anda kena fikirkan. Okay. Tapi saya tengok macam tak ramai lah yang tengok saya live ni. Macam tak ramai lah yang minat tentang tips yang saya nak berikan ni, macam mana kita nak hold saham. Okay. Azmi Muhammad, kesian kat anak. Itulah, kesian kat anak saya. Saya bawa family bercuti, saya still lagi buat live sharing. Sepatutnya saya spend masa lah dengan family. Saya asyik live je kan untuk anda. Tapi tak ada orang nak tengok pun saya live. Setakat 323 orang je yang tengok saya. Ingatkan 1000 orang tengok saya live. Baik kan saya spend masa dengan family kan. Baik saya main dengan anak saya. Betul tak? Okay. Okay, Wan Roni, entry betul. Fokus 1-2 counter. Yes, that's very important. Okay. So belajar untuk buat entry yang betul. Okay. So kalau anda tengok dalam program Warren Secret Saham Masri yang belum bermula, insyaAllah kita akan start 22 September ni. Apa yang saya akan fokuskan adalah macam mana kita nak buat right entry. Okay, right entry dekat bawah. Okay, dan itulah benda yang saya akan fokuskan terlebih dahulu. Okay, sebab entry salah, insyaAllah anda akan struggle lah. InsyaAllah anda akan struggle. Betul, this is really true. Okay, alright. Okay, so bantu saya klik button share dulu. Anda ni fokus sangat mendengar ni, tak klik button share. Klik button share dulu. Okay, share ke group yang anda join, ke wall Facebook anda. Okay, share dulu. Dan komen dan share. Saya nak tengok kalau ramai yang share, saya nak share lebih banyak lagi tips power. Alhamdulillah. Nur Kamsila Munir, selalu tertinggal. Okay, right. Muhammad Ibrahim Rahmat, Assalamualaikum Tuan Nizam. Kita akan sedar kita di puncak apabila kita melihat next candle. Bagaimana tu? Sebab tu anda kena belajar untuk dalam proses belajar ni, kita kena tengok case study counter-counter saham sebelum ni. Macam mana dia gerak naik dan apa signal masa dia nak bergerak naik tu. So, next time kita nak trade saham, kita nak perhatikan signal tersebut. Ni cara belajar lah. Sebab ramai orang dia tak nak belajar ikut case study. Dia nak terus, bila belajar tu terus nak beli mana, counter mana nak beli. Jadi, dia tak akan faham. Dia tak akan faham apakah signal untuk kita buat trade saham dengan baik. Okay? Aiman Faris, bagi tips banyak terus tuan. Malam ni tak payah live dah. Boleh fokus kat family. Okay. Boleh. Muhammad Razaini Osman, senang je, jangan jual. Betul tu? Kalau boleh, cuba buat. Okay, alright. Nur Azhar Mansur, kalau senang sila buat. Tips ni boleh apply ke counter induk saja ke counter Warren juga? Boleh. Apply ke counter induk dan juga counter Warren. Boleh. Dua-dua boleh. Okay. Cuma kalau counter Warren ni anda tak tahu cara yang betul dia, anda akan pening sebab anda akan nampak merah dulu sebelum dia naik. Okay. Zainah Hamid, tuan, saham akak semua merah, nak jual rugi ribu riban. Ada strategi sebenarnya bagi anda yang dalam portfolio saham anda ada rugi banyak. Sebenarnya ada strategi macam mana nak selesaikan masalah ni. Sebab tu dalam sesi personal coaching saya yang advance, saya fokus kepada nak settlekan masalah portfolio yang merah tu. So sebelum ni ada student kita datang dan ada portfolio dia merah, dan saya rangkakan strategi apa nak buat. Caranya adalah kita clear position mana-mana counter saham yang dah trend dia dah problem, dah tak ada harapan sangat, kita ambil balik, kita jual, kita cut loss dan kita ambil balik modal apa yang tinggal. Jadi kita akan fokuskan kepada modal yang ada untuk gandakan balik semula. Itu strategi dia, game plan dia. So benda ni saya akan buat especially dalam sesi personal coaching saya lah.
Cuma sekarang saya tak ada masa lah untuk personal coaching. Ramai orang tanya saya bila nak buat personal coaching, tak ada masa lah saya. Okay, sibuk sangat. Okay, nantilah tengok bila ada masa sikit nanti kita arrange lah especially bila office saya dah siap di Menara Zurich Johor Bahru nanti. Okay, okay, right. Buat masa ni, bagi anda semua yang semangat sangat nak beli saham, pesanan saya, relax dulu. Jangan, kalau anda tak ada ilmu, tak payah beli saham. Relax dulu, okay? Kalau beli saham pun, jangan beli dengan modal yang besar. Okay, just testing RM500, RM250. Just feel it, okay? Feel apakah perasaannya bila beli saham, okay? So, that's the way lah, okay? Okay, terima kasih kerana share. Muhammad Lutfi, saham tersangkut tak naik-naik, macam mana nak buat? Kita kena study balik lah chart apa situasi kaunter tersebut. Okay, kita kena kaji. Tanya saya secara general macam ni, tak boleh nak jawab. Kena tengok situasi kaunter tersebut lah, dari segi fundamental, dari segi technical dia lah. Okay. Zul Haziq, tuan nak tanya counter Notion ada potensi nak naik tak? Tak pastilah, kena kaji dulu. Saya bukan ingat semua benda counter kan. Okay, right? Muhammad Naim, kalau guna indikator moving average untuk hold boleh ke tuan? Boleh? Jawapan dia boleh. Alright. Okay, Wan Zul, saya suka tips-tips Tuan Nizam. Saya newbie dan banyak belajar dari tuan. Okay, terima kasih. Okay. Yusniza Khairul, saya hold XOX. Saya harap boleh naik balik. Saya beli pada harga 35 sen. Jadi pengalaman buat saya and sekarang dah takut nak beli saham. Okey, tak apa. Muhammad Nizam Hasnan, kalau pakai awan Ichimoku pun bolehkan untuk hold? Saya tak pasti. Sebab saya tak gunakan indikator awan Ichimoku. Idham Akidah Akisha, banyak yang pro dah, saya ni apa pun tak tahu lagi. Fening mak fening. Fening sebab tak ada asasnya. Okay, biasanya kalau anda ada asas saham ni, insyaAllah anda akan faham. Biasa yang ramai orang pening ni sebab dia cuba faham terus benda yang advance. Okay, sebab tu pening. Okay, right. Zaimi Amy, tuan dah AP betul oversold tapi counter still tidur. 1 bulan hold dah. So macam mana? Macam mana? Macam tu lah. Okay, right? Pokai bin miskin. Allah, siannya nama. Cuba tulis kaya bin berjaya dan bahagia. Kan bagus nama. Okay, right. Nur Azhar Mansur, tips kedua apa tuan? Tips kedua apa Okay, right. So, jom. Siapa nak tips kedua? Okay. Alright. Tips kedua dalam macam mana kita nak holding saham. Okay. Kalau saya boleh katakan, okay, yang kedua ni pelik sikit, okay. Kita boleh hold saham dengan kita mengambil risiko, okay. Kalau kita tak boleh ambil risiko, maka kita tak boleh nak hold saham. Okay, so kita sebenarnya holding ni, kita bermain dengan risiko sebab harga saham tu turun dan naik, okay, dan dia boleh jatuh, okay. Tetapi kalau kita ready untuk ambil risiko, maka kita boleh hold saham. Majority orang tak boleh nak hold saham sebab dia tak nak ambil risiko. So, anda kena belajar untuk ambil risiko. So, ada beberapa tips macam mana kita nak ambil risiko. Okay, so yang pertama, tips paling power lah yang saya rasa untuk kita buang emosi dalam holding adalah, emosi negatif dalam holding adalah, kita trade saham ni bukan menggunakan duit kita. Pelik sikit kan? Ni dia tips dalam tips. Okay. So, kita jangan trade guna duit modal yang kita susah-susah kumpul tu. Okay. So, nombor satu. Yang kedua adalah, make sure anda trade saham ni jangan guna duit orang lain. Okay. Jangan guna duit orang lain. Pinjam ke daripada mak ke, daripada wife ke, daripada along ke. Jangan. Okay. Sebab anda akan sangat-sangat beremosi dalam holding anda. Anda takkan boleh hold counter yang anda modal tu daripada pinjaman. Okay. So, macam mana nak buat tu? Jawapannya adalah, anda kena trade saham dan anda kena gandakan anda punya keuntungan tu. Dan sampai keuntungan anda tu jadi besar dan anda akan gunakan
modal dari keuntungan tersebut. Kita akan rolling balik khas guna modal yang kita dapat daripada keuntungan sebelumnya. So that's why sangat penting untuk kita buat saham ni dengan betul dari awal supaya kita boleh ada modal yang kita trade ni, kita tak risau sebab itu bukan duit kita. Itulah duit daripada keuntungan sebelumnya. Okay, sebagai contoh lah, counter yang saya trade modal saya RM13,000 dan saya buat profit RM37,000. Okay, RM37,000. Okay, so saya punya market value jadi RM40,000, RM50,000. So bila saya jual saham tersebut, ibarat kata saya punya modal asal adalah RM13,000, yang RM37,000 tu adalah profit. Modal profit daripada trade counter tersebut. Jadi katakan saya ambil balik RM13,000 tersebut, alright, sebagai duit saya, memang duit saya. Tetapi RM37,000 lagi kalau saya masukkan balik ke pasaran saham, saya tak risau. Sebab itu bukan duit saya. So called, saya punya mindset saya, ini adalah profit daripada trade saham sebelumnya. Dan kalau saya rugi pun, saya tak rugi apa-apa. Kalau saya tak hilang duit, basically. Main apa? Kenapa dia ketuk kepala dia? Aduh. Okay, alright. So faham, okay. So this is the idea yang tak ramai, jarang orang perkatakan dalam saham, okay. Ramai orang ajar anda technical analysis, ajar anda fundamental analysis, tetapi mindset untuk trade tak ramai orang cerita. So saya nak beritahu anda, dalam trade saham ni, kita kena trade yang the best adalah apabila kita boleh trade saham tu dan kita buat profit berganda dan kita trade, next trade kita tu guna modal daripada profit saham sebelumnya. Faham ke tak saya cakap ni? Aduh, tinggi kot level ni. Okay, so bila kita rugi, katakanlah kita rugi pun, kita tak rugi apa, duit kita tak berkurang sebenarnya. Rugi tu adalah daripada keuntungan sebelumnya. Saya rasa ini adalah tips yang paling power lah untuk holding. Sebab ramai orang tak faham. Bila dia trade saham guna duit dia sendiri, dia sangat-sangat stres. Ada orang, dia pergi jual rumah, okay, dan dia gunakan duit daripada jual rumah tersebut untuk trade saham. Jadi, dia dah hilang rumah. Lepas tu duit dalam pasaran saham, dia jadi satu stres untuk dia. Sebab dia kalau dia tak buat tu, tak dapat profit, dia akan loss. Loss rumah, loss duit tu. Faham tak ni? Okay, bersungguh saya ajar ni. Okay, alright. So, that's the idea yang macam mana kita buat duit tu dulu dalam saham ni dan kita gandakan sebanyaknya dulu. Belajar untuk gandakan dulu. Okay, so that's why kalau anda tak tahu cara untuk gandakan modal anda dalam saham secara capital gain, selamanya anda akan tak ke mana-mana dalam pasaran saham. Okay, so that's why kalau tak tahu cara gandakan modal dalam saham, kena belajar. Kena belajar. Serius. Okay. So, ada caranya. Okay. Kalau tips saya boleh beritahu adalah kita gunakan counter warrant untuk trade dan gandakan wang kita. Sebab apa tahu warrant? Sebab contoh counter Pohuat yang saya trade, kalau counter induk dia daripada RM1 naik sampai RM1.50, kenaikan dia adalah 50%. Okay. Tetapi counter warrant dia daripada harga 10 sen naik sampai 45 sen macam tu, kenaikan dia adalah 300%. 200 ke 300%. So nampak tak beza dia? So counter induk 50%, counter warrant naik 200-300%. So bila kita beli counter warrant, kita punya keuntungan tu berganda-ganda. Okay, dan keuntungan yang berganda itulah yang kita akan gunakan balik untuk trade counter saham yang lain. Dan bila kita buat macam ni, maka emosi kita sangat-sangat terkawal. Kita jadi tak kisah. Dalam trade saham ni, kalau anda boleh jadi tak kisah, maka anda akan tenang dalam aktiviti trade saham. Tapi kalau anda rasa berkira ataupun anda rasa macam tak boleh hilang modal ni, kalau modal ni hilang, matilah aku. Itulah yang menyebabkan ramai orang tak boleh handle emosi sendiri. Okay? Alright, boleh faham tak ni? Okay, Nur Azhar Mansur. Kiranya tuan, modal kita yang first tu dah dapat kita gandakan profit. Jadi kiranya next profit macam bonus, and kalau loss pun tak ada apa-apa. Betul kan tuan? Ya, betul. Memang bijak. Ayat yang singkat tu, yang pendek tu, tapi betul, tepat sekali. Okay? So, inilah yang kita nak buat. Okay, ini yang kita nak buat. So, bila anda buat macam ni, anda gandakan wang anda trade dalam keadaan yang tenang dan anda tak takut nak lose. Tak takut nak rugi. Ramai orang takut rugi kot.
Kalau rugi dia stres, gila stres. So inilah benda yang saya rasa very powerful yang saya nak share dengan anda pada hari ni. Okay, faham ke tak ni? Okay, alright. So kalau anda trade saham dalam keadaan anda tak kisah apa yang terjadi, then okay lah. Tapi masalah ramai orang terlalu kisahkan. Sebab dia struggle, ni lah duit yang satu-satu je duit lah yang dia ada. Okay, modal ni adalah kalau habis ni semua matilah aku. Ibarat kata, maka dia punya emosi akan sangat terganggu. Dia tak boleh nak hold saham, okay? Alright, boleh So, Ahmad Azam, saham ke ASB yang kau cerita tu? Hehe, saham nak gandakan tak ada cara lain. Pengumuman projek baru, kepercayaan pelabur, produk yang dijual. Ahmad Azam, saya cerita tentang saham, pelaburan saham. ASB tu bukan cerita dekat sini. Tak ada sebut ASB pun dari tadi, Cik Ahmad Azam ya. Okay, so kita fokus kepada pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay. Alright. Muhammad Nizam Hasnan, kena set dalam kepala yang rugi tu duit dari untung saham. Tapi tuan, yang stres bila dah makan modal, tak sempat nak gandakan modal. Sebab itulah daripada awal kita kena lakukan saham ni dengan betul. So bila anda mulakan saham ni dengan cara yang salah, itulah yang menyebabkan anda tak boleh buat apa yang saya nak cakap ni, yang saya ajar ni. Sebab tu saya kata saham ni tak boleh main-main, tak boleh buat suka-suka hati. Dia ada proses yang anda kena lalui. So, sebab tu asas sangat penting dalam pelaburan saham. Kalau asas tu tak betul, maka anda akan struggle dalam saham, okay? Alright, so, yeah, that's the most important thing, okay? Alright, Navin Kumar, boleh tak beli warrant tanpa terus membeli saham induknya? Thank you, boleh. Kita boleh pilih beli counter warrant, kita boleh beli counter induk, suka hati kita, okay? Nak beli dua-dua pun boleh. Tak ada masalah. Amir Orang Besi, modal 5K cukup tak tuan? 2 kali saya pergi kelas newbie tuan. 5K tu bagi saya cukup banyak dah. Okay, selalunya kalau orang tanya saya 5K, 10K cukup tak modal melabur saham? Saya cakap simpan dulu 5K, 10K tu. Melabur dulu starting ni pakai RM500 dulu, RM250. Okay, kalau RM250, RM500 pun anda tak boleh nak handle, nanti anda trade pakai RM5,000, nanti anda lagi tak boleh handle. Okay, so itu jawapan saya. Okay, alright, faham so saya dah share 2 tips hari ni macam mana nak hold. Okay, Nizi Ngah, yes betul tu, kawalan emosi tidak semua orang mampu mengawal. Okay, Amirul Abati Khalif, beli dekat price yang betul, set cut loss, lepas tu tinggal pi buat kerja lain, janji kajian saham kena buat betul lah, betul tu. Okay, alright. Juanda Safiah, modal saya 600 je, sekarang tengah merah, tak stres sebab tu duit moratorium. Stres tu. Kalau guna duit moratorium sebenarnya stres. Kalau boleh, modal tu bermula dengan duit yang kita bukan ambil daripada sumber-sumber lain. Kalau boleh kita kumpul dulu. Okay, khas untuk tujuan pelaburan. Buat pay yourself first, okay? Okay, alright. Mahfuz Zakaria, kalau portfolio merah, okey tak tambah saham supaya jadi average down? Okey kalau betul situasinya lah. Kalau okey situasinya, okey? Alright, so itu tips yang kedua. Okey ke okey tak so far? Kalau bagus, kalau suka, klik like banyak-banyak dan klik share banyak-banyak untuk saya, okey? Berapa ramai lagi daripada anda nak tips lagi banyak? Siapa lagi nak tips yang ketiga? Siapa lagi nak tips yang ketiga? Ke dah cukup dah ni? Okay. Ahmad Azam, kalau nak cepat untung, advertisement kena power. Itu panggil pengaruh news. Kau advertise gila-gila produk tu. Taklah, saham ni tak payah nak advertise ke, tak payah nak push ke apa ke. Kita just beli saham yang nak bergerak naik, ikut je nak naik. Okay, so tak payah nak risau-risaukan benda lain. Okay. Gavan Saifullah, wah semua start dari RM1,000, aku jekut dari 150. Kena tambah lagi lah. Okay. Saham ni kena buat persediaan. Kalau anda modal hanyalah RM150, maksudnya anda belum ready. So kumpul lagi modal, gaji anda kalau ada, put aside. Okay, khas untuk tujuan pelaburan. Okay. Okay, alright. Muhammad Lutfi, teknik yang entry yang terbaik daily atau 30 minit oversold tuan? Daily okay. Daily oversold okay.
Macam tak ada orang lah nak tengok ni. Tips ketiga saya ni. Makin lama makin menurun lah views. Mungkin tak ada orang minat kot tips saya ni, okay? Saya nak beritahu anda kan, sebenarnya paling best kali kalau ada orang yang dah trade saham, ada result, dia share apa yang dia buat. Saya, kalau lah boleh jumpa trader saham yang buat 1 juta, 10 juta dalam aktiviti trade saham, 10 juta ringgit. Saya nak jumpa dia dan saya nak borak dengan dia, saya nak tanya dia buat macam mana. Okay, kalau boleh dia tunjuk cara dia bagi tips, saya nak dengar. Okay, dan tips tu saya akan fahamkan dan saya akan cuba implement dalam aktiviti trade saham saya. Okay, sebab cara paling cepat kita berjaya adalah kita ikut jejak langkah orang yang dah berjaya. Kalau orang dah berjaya tu, dia beritahu jejak langkah dia tu laluan mana, maka senanglah kita nak berjaya juga. Okay? Tapi masalah ramai orang kita, orang Melayu, bila ada orang nak share cara dia buat, cara dia berjaya, dia bukan nak dengar. Satu, tak dengar. Yang kedua, dia kutuk. Yang ketiga, dia buruk-burukkan. Okay, alright. So, itulah masalah orang kita, orang Melayu kita yang baru saja menyambut Hari Malaysia. Betul tak? Okay, kalau betul, setuju dengan saya, komen setuju. Okay, alright. So that's why lah kadang-kadang kan saya fikir sharing tentang kewangan, tentang pelaburan, tentang saham ni tak boleh dibuat secara terbuka. Sebab ramai orang dia ada mindset yang salah ataupun mindset yang berbeza tentang dunia kewangan dan juga pelaburan. Sebab tu kalau kita buat seminar ke, kita buat sharing yang special ke, kita buat dalam grup khas. Sebab kita nak kumpulkan orang yang betul-betul serius nak dengar, serius nak belajar dan committed nak belajar. Okay, ada orang dia bukan nak belajar, dia cuma just nak tunjukkan, dia nak share dia punya pandangan yang berbeza. Itu masalahnya kan. Okay, alright. Okay, alright. Siapa tu? Dini Sanchez nak solat bro. Silakan pergi solatnya. Bagus. Okay, alright. Nanti pergi solat, jangan lupa sedekah. Masukkan duit dalam tabung masjid. Niatkan kita sedekah ni untuk diri kita, untuk ibu bapa kita, untuk wife kita, untuk anak-anak kita. Bagi banyak sikit untuk sedekah. InsyaAllah rezeki akan melimpah ruah. InsyaAllah akan bertambah. Okay, alright, boleh? Mizidi setuju, saya abaikan suara sumbang. Betul tu, suara sumbang ni tak ke mana lah sebenarnya. Okay, lebih baik kita fokus kepada orang yang betul-betul serius dan nak berjaya dalam kewangan dan juga pelaburan saham dia. Okay, alright. So nampaknya dah tak ramai lah yang berminat. Views makin kurang ni, tak bertambah lah. Okay, so tips pertama dan tips kedua saya dah share. So tips yang ketiga saya rasa is really important juga. Okay, dia a bit technical. So disebabkan tak ramai yang nak tonton live saya ni secara live, maka saya akan sharekan tips ni yang ketiga, yang very powerful, very important, dalam grup Warren Secret Saham Mastery saya. Okay, nanti bila waktu saya live, saya akan sharekan kepada student saya macam mana caranya kita nak hold saham ni dan buat bigger profit. Okay, sampai 200%, 300%, gandakan modal kita dengan aggressively. Letakkan jeli kelapa dalam peti sejuk. Okay, alright. Dan insyaAllah anda akan, kalau anda berada dalam circle saya, dalam Warren Secret Saham Mastery, insyaAllah saya akan sharekan topik tersebut. Okay, so ada ramai dah yang nak pergi solat lah apa semua kan. Okay, alright. So nantilah ada masa kita akan borak lagi. Dan tips ketiga, very important. Okay, nak hold saham ni ada satu kunci dia. Kunci dia macam mana kita nak make sure kita boleh hold saham. So macam mana saya yakin untuk hold saham saya? Sebab saya ada tahu satu kunci ni. Kuncinya ada pada tips yang ketiga. Okay, bila mindset anda betul semua, cara anda beli saham tu betul, ada 3 tips yang ketiga ni adalah berkaitan dengan kunci. Macam mana kita dah tahu hold. Harga saham turun naik tapi kita tahu nak hold. Okay, so benda tu nanti insyaAllah saya akan share dalam group premium saya, Warren Secret Saham Mastery. Okay, siapa yang berminat nak belajar, anda boleh join Warren Secret Saham Mastery. Kalau anda nak join, anda boleh PM saya dekat dalam Nizam Malik page. Nanti tim Saham Mastery saya akan berikan info lanjut macam mana caranya untuk join Warren Secret Saham Mastery. Okay, alright. So Gaban Saifullah nak share tapi tunggu profit lebih 30% ke atas, yang setakat 3 ke 10% segan share lah dulu. Okay, bermula dengan profit yang kecil, nanti insyaAllah kita akan dapat profit yang besar. Okay, raikan kejayaan kecil, maka kita akan dapat kejayaan yang besar. Success breed
sukses. Okay? Alright, so saya rasa setakat ini sahaja untuk sesi live pada tengah hari ni. Terima kasih banyak kepada anda yang menonton. Dia, mari sini. Okay, terima kasih kepada anda yang menonton bersama dengan saya. Jangan. Baik-baik sikit. Okay, alright. Jangan. Okay, alright. So, setakat ini saja. Terima kasih banyak kepada anda yang menonton. Terima kasih kepada anda yang klik button share. InsyaAllah kita jumpa dalam grup Warren Secret Saham Masri ataupun Premier Saham Masri pun boleh. Alright. Dan hopefully apa yang saya buat ni bermanfaat dan membantu anda. Okay. Sekian saja daripada saya. Mohon maaf sebarang salah dan silap terkasar bahasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam hormat. Saya Nizam Malik dari Saham Masri. Jumpa lagi dan bye-bye. Okay. Jangan. Okay, bye.